Okay. Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentang tentang infografik penyalahgunaan data. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Shirley Detailing, Saya Lydia Ting Sing. Dan saya Clement Lee. Untuk pembincangan ini, kami memilih topik penyalahgunaan data dan menggunakan model Azure sebagai kerangka perancangan pengajaran. Model Azure tersebut merangkumi 6 langkah, iaitu Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Utilize Media, Require Learner Participation, dan Evaluate. Pertamanya, saya akan terang tentang Analyze Learner. Guru perlu mengenal pasti latar belakang tahap pengetahuan, minat, sikap, gaya belajar dan keperluan khas murid sebelum belajar, mengajar dan belajar. Dengan ini, guru boleh memilih kaedah dan bahan yang sesuai untuk murid, dan hal ini dapat mengelakkan pengajaran terlalu susah atau mudah. Murid juga dapat belajar dengan relevan dan meningkatkan motivasi mereka, dan mereka akan merasa dihargai semasa belajar. Dengan ini, sasaran bagi penyalahgunaan data topik tersebut adalah murid tahun 5B dalam Sekolah Kebangsaan Seri Durian. Jumlah murid adalah 31 orang murid dan terdapat 18 orang murid lelaki dan 13 orang murid perempuan. Terdapat 2 orang murid yang menghadapi masalah ADHD. Seterusnya, saya akan terang tentang State Objective. Guru perlu menyetak hasil pembelajaran yang jelas dalam bentuk tingkah laku yang boleh diperhati untuk murid. Dengan ini, guru ada hala tuju dalam PDP mereka dan memudahkan mereka memilih kaedah dan menilai pencapaian murid. Tambahan pula, murid yang mendapat matlamat yang jelas dalam kelas dapat mempunyai motivasi yang lebih dan boleh menilai kefahaman diri sendiri. Dengan ini, objektif pembelajaran bagi topik penyalahgunaan data adalah pada akhir pengajaran, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 jenis data terlarang. Seterusnya, murid juga dapat menjelaskan 4 kesan penyalahgunaan data terhadap individu dan masyarakat. Akhir sekali, murid perlu menunjukkan sikap menolak ajakan rakan untuk mencuba data melalui lakonan pendek. Ini sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Lydia. Okay, thank you Shirley. Sekarang saya akan terangkan S yang kedua dalam model Azure, iaitu S Select Methods, Media dan Materials. Dalam ini, guru perlu memilih kaedah PDP yang sesuai dengan objektif dan tahap murid. Lepas tu, media bermaksud medium yang digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran seperti video, slide PowerPoint dan aplikasi interaktif. Bahan ialah sumber sebenar yang digunakan oleh guru semasa PDP sebenar. Akhirnya, pemilihan ini mesti menambil kira faktor seperti umur murid, tahap pengetahuan sumber yang ada serta masa PDP. Contohnya, murid bertahun 5 boleh menggunakan aplikasi yang hands-on, lebih menumpu kepada hands-on. Okay, so dalam PDP ini kami telah menyediakan 5 platform, iaitu Scratch, Canva, Padlet, Quizy dan YouTube. So, sekarang saya akan masuk U. U itu menunjuk kepada Utilize Media dan Materials. Dalam ini, guru bukan sekadar memilih tetapi mesti menggunakan media dan bahan dengan betul, sistematik dan berkesan. Guru perlu menguji dahulu media atau bahan seperti projektor sebelum kelas supaya kelas boleh dijalankan secara lancar. Lepas tu, media mesti digunakan pada masa yang sesuai dalam PDP supaya murid faham isi pembelajaran yang dengan lebih jelas. So, guru juga perlu membimbing murid menggunakan bahan-bahan tersebut. Okay. Kami telah menyediakan video yang memaparkan senario remaja yang tertekan dan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Akhirnya, dia terjebak dengan penyalahgunaan data. Video ini menunjukkan kesan fizikal, mental dan sosial akibat data serta tekanan daripada rakan sebaya yang membawa kepada keputusan yang tidak baik. So,
video ini dapat mencetuskan idea murid sebelum kelas. Lepas tu kami juga menggunakan cara gamifikasi. Guru menggunakan aplikasi Scratch untuk menghasilkan sesuatu game yang menarik. Dalam permainan ini, di mana murid perlu mengklikkan karakter yang mewakili orang sihat mengelak diri daripada dadah. Game ini dapat menarik minat sebelum kelas bermula. Lepas tu, kami juga menggunakan platform website Canva. Guru menggunakan ini untuk mengajar kandungan PDP supaya supaya PDP kami menjadi menarik dan boleh menerangkan kandungan pembelajaran secara terperinci. Kandungan PDP dalam Canva ini merangkumi definisi, jenis, ciri, kesan dan punca. Canva ini objektifnya menyampaikan maklumat dengan kreatif dan menyeronok. Lepas tu adalah quiz. Guru juga menyediakan quiz dengan menggunakan platform Quizizz tentang apa yang dipelajari tadi. Guru akan quiz ini dapat menguji kedahapan dan pemahaman murid terhadap fakta-fakta yang penting. Akhirnya, guru telah memberi arahan kerja rumah dengan menggunakan aplikasi platform Padlet. Murid boleh menghantarkan tugasan mereka di platform ini supaya mencetuskan pemikiran kreatif dan memupuk kerjasama antara murid. So, ini saja kepada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Clement. Terima kasih Saudari Lydia atas pembentangan Selected dan Utilize Media. Seterusnya, saya akan membuat pembentangan iaitu R dan E. Yang pertama sekali, R, Require Learner Participation. Okay. Dan ini, guru perlu melibatkan murid secara aktif melalui aktiviti seperti perbincangan kuis, permainan interaktif atau pembuatan peta minda supaya murid bukan sekadar menerima maklumat tetapi juga berfikir, berinteraksi dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diajar. Okay. Jadi, elemen ini penting kerana pelibatan aktif mementingkan kefahaman, mengekalkan fokus murid yang terutamanya murid berkeluhan khas dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna untuk mereka. Okay. Hari ini, kami dalam set industri, kami gunakan permainan game, permainan Scratch yang dicipta oleh kumpulan kami, okay, yang bertajuk Stay Away from Drugs. Okay. Dan seterusnya, iaitu BBM, Bahan Bantu Mengajar. Kami menggunakan Canva. So, Canva dia lebih menarik, so supaya murid boleh berinteraksi bersama juga dengan slide dan juga dengan guru. Dan next, penilaian. Untuk penilaian, kami, guru, gunakan Quizizz. Kami buat quiz dalam aplikasi Quizizz. So, pelajar, murid-murid boleh sambil bermain dan sambil membuat quiz. Dan juga kami cikgu gunakan Padlet. Dan Padlet ni, murid-murid boleh tulis apa-apa nota yang cikgu sudah mengajar. Okay. Yang seterusnya, E, Evaluate and Revise. Dalam ini, guru perlu menilai tahap kefahaman melalui pemerhatian, refleksi serta jawapan dalam kuis atau aktiviti. Kemudian, menambah baik strategi PDP berdasarkan hasil tersebut. Elemen ini penting kerana ini memastikan guru dapat mengukur sama ada objektif tercapai, menyesuaikan kaedah untuk memenuhi keperluan murid serta memperbaiki kelemahan dalam pengajaran seterusnya. Okey, ini terbagi tiga aspek. Yang pertama, murid. Okey, murid ni penilaian dibuat melalui respon murid dalam kuis ataupun Padlet. Kaedah ini untuk menilai kefahaman tentang kesan dan cara mencegah penyalahgunaan dadah ataupun listkan semua cara, jenis, punca ataupun faktor lain. Okay. Yang kedua, pemerhatian guru semasa murid terlibat dalam aktiviti game. Ini untuk menilai murid-murid punya kerjasama antara sama lain dan keyakinan murid dan juga penguasaan isi iaitu KBAT, KBAT. Dan ketiga, refleksi ringkas murid pada akhir PDP
dengan menyatakan soalan dan melukis peta minda dan memuat naik dalam Padlet. Okay. Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu kesan atau satu cara atau langkah pencegahan dadah. Okay. Seterusnya, penilaian guru. Guru menilai berkesanan strategi PDP dengan melihat sama ada semua murid termasuk murid ADHD iaitu murid berkeperluan khas dapat terlibat secara aktif. Okay, dalam ini guru yang mahir dalam kemahiran pedagogi, dia boleh mengawal satu kelas, kelas yang besar pun boleh. So, maksud kelas inklusif. Okay. So, kedua, guru membuat refleksi tentang pengurusan masa, keberkesanan penggunaan media iaitu video, Canva, game, permainan kuis ataupun Padlet. Media dan keberkesanan kaedah yang interaktif dan juga interesting. Okay. Guru menilai sama ada objektif pembelajaran tercapai. Dan ini murid memahami definisi, kesan dan langkah pencegahan penyalahgunaan dadah. Ini ialah penilaian guru. Ketiga, penilaian bahan dan media. Bahan seperti video, Canva, permainan game dan kuis ataupun Padlet dinilai dari segi keberkesanan yang menarik perhatian, memudahkan kefahaman murid dan juga menggekalkan fokus murid, termasuk murid ADHD. Dia boleh senyap dan belajar semasa dalam kelas serta mengukur kefahaman secara interaktif. Okay. Terima kasih dan itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami mengenai infografik model Azure ini. Terima kasih. Okay, terima kasih.